Jelas tak saya punya paparan? Jelas. Jelas Besar. Okey, buku pun ada kat awak sama-sama? Ada. Okey, untuk bab 3 ni, okey, awak dah belajar sebelum ni kan yang apa bahasa client server, client side kan, server side bahasa dia kan. Kita dah belajar. Yang pun boleh ubah ni dah ke belum? Dia ni ulang daripada form 4 tau. Ini dah buat belum bab ni? Belum kan? Belum. Okey, ini dia ulang balik. Okey, disebab sebab bila awak nak pergi lebih lanjut kepada bubble sort, okey, selection sorting, awak kena tahu benda-benda ni dulu. Awak kena ingat baliklah. Apa itu pun boleh ubah, apa itu jenis data, operator. Lepas tu awak kena tahu tata susunan, baru awak boleh tahu apa itu sort, bubble sort, selection sort. Lepas tu prosedur dengan fungsi pun awak dah belajar form 4. Jadi ulang balik benda ni pun nanti form 4. Kira sekali harung lah form 4 pun kita ulang. Okey. Okay, sudah record. Okey. Okay, kalau awak ingat balik, okey, masa form 4 kan, okey, dalam kalau JavaScript, kalau kita nak isytihar pun boleh ubah, kita kena bermula dengan apa? Mula dengan apa? Ada perkataan apa? Ada perkataan apa? Lupa dah. Ada perkataan var, variable. Okay, var. Okay. JavaScript menggunakan var kita nak isytiharkan. Contohnya var bilangan pelajar. Okay, macam kat bawah contoh tu kan. Okay, var gaji. Bisa ada perkataan var. Okay, form 4 pun awak dah belajar benda ni. Kita nak ulang balik je. Okay, untuk mengisytiharkan pun boleh ubah. Tetapi ada tetapi dengan keyword itu tidak dapat menentukan apakah jenis data yang digunakan. Okey, saya nak tanya awak, jenis data, ulang balik je. Contoh jenis data apa? Jenis data, kalau soalan tanya jenis data. Integer. Integer, okey. Kalau soalan, okey, jenis data. Okey, integer. Lagi? Boolean. Boolean, string, misalkan boolean. Okey, kalau number perpuluhan? Double. Double ataupun float, okey. Okey. Jadi dia mesti ingat, okey. Okey, jadi saya guna apabila diumpukkan data barulah dapat ditentukan apa. Kita dah umpukkan data, kita dah bagi data barulah dapat tentukan apa. Ni kalau bukan ini kalau Java ya, okey. Kalau macam okey, kalau Java dia buat okey, var bilangan pelajar. Okey. Bilangan pelajar sama dengan 2. Okey. Bila kita dah umpukkan nilai baru kita tahu bilangan pelajar ni jenis data dia apa. Jadi okey, bila kita dah umpukkan nilai baru kita tahu apa? Baru kita tahu barulah dapat ditentukan jenis data dia. Okey. var bilangan pelajar agak-agak jenis data dia apa? Var bil pelajar. Okey, dekat ya bil pelajar ni. Okey, nilai dia 2. Agak-agak awak, okey. Ni bukan agak lagi lah. Awak mesti tahu, okey, bila ni umpukkan nilai dia 2, dia berjenis data apa? Bilangan pelajar ni. Okey, integer. Okey, good. Integer. Bunyi dah. Okey, ni JavaScript. Okey. Kita letak var, lepas tu kita letak
pemboleh ubah. Tapi kita tak letak jenis data. Bila kita tengok nilai yang diberi, baru kita tahu jenis data dia. Itu JavaScript. Okey. Okey, yang digunakan oleh penonton. Tidak seperti bahasa pengaturcaraan lain, Java, C++, Visual Basic. Anda perlu menetapkan jenis data. Kita kena tetapkan dulu jenis data dia apa. Menggunakan keyword tertentu. Ni lah jenis data, integer, float, boolean, string. String ingat huruf besar. S kena huruf besar, yang lain kena huruf kecil. Untuk menentukan apa? Jenis data. Dia kena letak keyword ni, integer, float ni untuk menentukan jenis data. Okey, jenis data ataupun data type ditentukan apabila kita memasukkan nilai pada pemboleh ubah menggunakan apa? Kita masukkan nilai pada pemboleh ubah menggunakan, kita nak masukkan nilai, kita guna assignment operator. Okey, dapat tulis? Dapat. Okey, saya nak ini. Okey, awak buat, cuba awak try buat ini. Okey, dia dah bagi contoh var bil pelajar sama dengan 30. Okey, jenis data dia apa? Ini ingat var bil pelajar ni adalah JavaScript. JavaScript. Jadi agak-agak jenis data dia apa? Okay, JavaScript dia tak ada jenis data integer apa, tak ada. Agak-agak apa? Number. Okay, JavaScript dia number. Ini pun okay. Dia tak ada pula number perpuluhan ke apa ke. Kalau perpuluhan pun dia tetap panggil. Dia tetap panggil apa? Kalau macam dalam dalam PHP, okay, dalam bahasa lain yang awak guna, okay, kalau nombor perpuluhan kita panggil double ataupun float. Kalau dalam JavaScript, kalau ada nombor perpuluhan dia tetap panggil Number. Okay, var sudah bayar, okay, true. Ni apa? Dia ada dua je, true false. Jadi apa? True false. Dia ada dua je, true atau false? Boolean. Okay, good. Okay. Var grade sama dengan A ada ni. Ada tanda tu. Walaupun dia aksara tunggal tetap akan dia, tapi dalam JavaScript kan. Tapi kalau dalam ni dia tetap gabungan aksara lah, sebab yang tanda tanduk atas dia tu dikira aksara. Ini agak-agak apa? Apa? Karakter. No. Ni dekat jenis data yang menyimpan tu pun dia bagi tahu. Aksara tunggal tetap dianggap string dalam JavaScript. Dia bagi jawapan dekat sini. So sini string. Okay. Var nama. Okay, Siti Aisyah apa? Ni gabungan ni. Gabungan S, huruf I, huruf T, huruf I. Apa? Apa? String. Yes, string. Dalam Java, kalau number, yang melibatkan number, okay, jenis data dia number. Kalau melibatkan apa? Nilai logik, okay, true, false, okay, benar palsu, boolean. Okay, kalau melibatkan perkataan, melibatkan huruf, melibatkan simbol apa, kita guna string. Jadi 3, number, boolean, string. Okay, jelas? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okey. Okey, kita tengok yang sebelahnya. Jenis data yang menyimpan. Number bil pelajar sama dengan 30. Okey. Dia jenis data dia number. Okey, jenis data yang menyimpan apa? 30. Apa? Siapa tu? Bukan 30. Apa? Saya dengar tadi. Nombor bulat.
Yes, good Anina. Number bulat. Number bulat kan? Dia tak ada perpuluhan. Number bulat. Okay, yang bawah ni? Yang bawah? Nombor perpuluhan. Yes, good. Perpuluhan. Yang ini apa? Dia ada dua je. Benar atau palsu? Benar tak Benar palsu? atau palsu ataupun true atau false. Okey, yang ni itulah. Okey, kalau dalam Java walaupun dia aksara tunggal, dia tetap dianggap string. Okey, kalau string gabungan apa? Aksara. Gabungan aksara-aksara. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey. Okey, ingat kalau dalam Java, okey, setiap nama ni boleh diwakili dengan double quote yang tanda dua ni ataupun tanda satu lah. Ingat jenis data, data type ni untuk Java ya. JavaScript tu ada number, boolean string. Okey. Kita belajar balik, kita kena record balik yang form 4 baru awak boleh buat yang form 5. Okey, soalan 2. Lengkapkan jadual di bawah. Nyatakan jenis data yang betul apabila menggunakan pengaturcaraan JavaScript dalam Java. Biasanya soalan dia trik macam ni. Dia bagi kata okey, jenis data untuk JavaScript. Awak ingat okey, form 5 awak ingat. Awak tulislah sekali integer lah apa, padahal soalan dia nak JavaScript. JavaScript dengan Java lain. Okey, kita buat yang A dulu. Data dia bagi 5. Data type dia apa? Jenis data. Data type ataupun jenis data. Okey, 5 ni jenis data dia apa? Number. Number, good. Okey. Biasanya kebanyakan salah kat sini. Dia trik kat sini je. 5.0 Number. number. 5 ni? Boolean. Ni boolean pula. String. 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 Sebab dia ada ni. Dia ada apa? Aksara. Ni? String. Okey, yang kat bawah Java. 5 ni apa? Integer. Yes, good. Integer. 5.0? 5.0? Double. Double. 5 ni? Character. Okay, karakter. Karakter ke? Sekejap, karakter. No, string juga sebab dia ada ni. Dia ada simbol aksara ni. Maksudnya dia gabungan antara nombor 5 dengan yang tanduk tu. Yang ini pun? Apa? String. String juga. Okay, so sekarang jelas ya macam mana kita nak isytiharkan pemboleh ubah menggunakan jenis data di antara JavaScript dengan Java. Nampak perbezaan? Nampak. Yes. Sebab nanti dalam soalan biasanya dia bagi dalam atau cara dia suruh awak tuliskan jenis data dia, tahulah. Awak tahulah bezanya. Okey, 3.0.2 membezakan pemboleh ubah pemalas dan kod segmen. Ini pun awak dah belajar masa form 4. Kita ulang balik. Sebab kalau awak tak ingat yang ni, awak takkan boleh buat yang ke depannya. Okey, definisi pemboleh ubah. Pemboleh ubah mempunyai nilai yang Berubah. yes, good. Sebab nama pun pemboleh ubah jadi nilainya mesti berubah. Okey, di sepanjang pelaksanaan atau cara. Mengikut JavaScript naming convention, jika pemboleh ubah bermula dengan huruf kecil, jika terdapat kedua perkataan atau seluruhnya dimulakan dengan huruf besar camel case. Macam ni, yuran bulanan. Ni camel case. Okey, menetapkan jenis data pada satu pemboleh ubah. Okey. Untuk menetapkan jenis data pada pemboleh ubah, anda perlu mengumpulkan nilai yang tertentu pada pemboleh ubah. Lengkapkan jadual di bawah untuk menentukan jenis data yang disimpan. Okey, saya bagi masa dalam 2 minit, 1 minit. Okey, awak fikir ni, nanti saya tanya seorang-seorang.
Salah ke apa? Kita belajar. Okey, dah ya. Okey, siapa nak cuba jawab yang number bawah tu? Okey, dia bagi Java double gaji bapa sama dengan 4,570 sen. Okey, siapa nak cuba? JavaScript. Okey, Ainina. Var gaji bapa sama dengan 45,070. Okey, gaji bapa sama dengan 70. Okey, kena ada ini. Okey, yang lain dapat ya? Boolean. Boolean sudah bayar sama dengan false dia ini. Yang ini apa? Var sudah bayar. Okey, var sudah. Orang lain tak nak cuba ke? Var sudah bayar sama dengan false. Okey, yang bawah siapa nak cuba? Cikgu, Ya. kenapa dia var bukan boolean? Ni JavaScript. Tapi tadi boolean juga kan? Bukan Mana? Kat mana? Yang boolean tu Java kan? Oh ya ke? Oh, okay. Ni kan tu ha. Oh, Okey, kita ulang balik macam kat awal tadi kan dia cakap kalau dalam JavaScript dia guna var je. Kita tak tahu dia tu jenis data apa. Selepas dia dah bagi nilai baru kita tahu dia berjenis data apa. Itu adalah JavaScript. Itu beza JavaScript dengan Java. Kalau Java dia dah declare, dia dah bagi siap-siap kat sini jenis data. Okay, kalau JavaScript dia letak var je, var tu variable lah, pun boleh ubah. Okay, lepas tu dia letak gaji bapa. Selepas kita dah letak nilai, baru kita tahu dia berjenis apa. Okay. Kalau string nama Aisyah, sini apa? Var nama sama dengan Aisyah. Var nama. Okay, dah nampak beza dah ya. Okay, dah nampak beza tu senang lah. Okay, Aisyah. Okay. Okey, tadi kita dah tahu pembeli ubah nilai dia berubah-ubah. Sekarang pemalar. Pemalar nilai dia? Tetap. Okey, apa yang awak tahu contoh pemalar? pi. Pi, okey, nilai pi kan 3.142. Itu yang paling tetap lah. Okey, mengikut JavaScript naming convention, nama pemalar semuanya kena huruf besar. Jika ada dua perkataan diselangi dengan underscore. Contohnya JavaScript, kita akan guna constant const pi. Pi tu huruf besar, pi besar. Okey, bagi nilai dia. Kalau dalam Java, okey, dalam coding Java, dia letak final. Okey, kalau dia ada bagi dalam soalan, dia bagi satu sinteks atau cara atau satu segmen atau cara. Okey, dia kata kat awak, berdasarkan tu cara di atas, okey, yang mana satukah, okey, tuliskan sinteks untuk pemalar. Okey, awak carilah, awak cari, okey, kalau dalam JavaScript, dia mesti ada keyword di depan dia mesti ada constant kan, C-O-N-S-T. Okey, kalau Java dia guna final. Okey, ingat kalau ada perkataan final di depan, okey, itu adalah pemalar. Kalau ada constant, itu adalah pemalar dalam JavaScript. Ingat? Boleh? Okey. Kena ingat keyword dia. Kalau awak dah tak tahu sangat kau ingat, okey, tahu, okey, ada perkataan final. Jadi final tu adalah merujuk pada pemalar. Kalau dia kata sinteks, okey, tuliskan semula sinteks pemalar. Kena ambil daripada final ni sampai titik ni. Kalau dia kata nyatakan pemalar, awak ambil pi je lah. Dia ternyatakan je. Kalau dia kata tuliskan semula sinteks, awak kena tulis habis. Sampai habis satu baris tu. Okey, boleh? Boleh? Ada soalan? Boleh. Aminah kat tangan dia kenapa? Cikgu nak tanya. Okey. Yang sinteks tadi tu daripada final sampai apa? Sampai sini lah titik perpuluhan ni. Ni titik semikolon ni.
Sampai sini. Dia biasanya satu baris lah kan? Satu baris sampai habis ni ya. Okey. Okey, dekat bawah dia bagi bonus sama dengan 2,000. Di depannya apa? Okey, bonus sama 2,000. Dia dah bagi ni, maksudnya nilai tetap. Okey, nilai ni dia tetap dah 2,000. Maksudnya pekerja tu bonus dapat untuk tahun ni adalah 2,000. Tak berubah dah, memang tetap 2,000. Jadi itu dia pemalas lah. Okey. Agak-agak kat awak depan ni nak buat apa? Ada perkataan apa? JavaScript. Constant. Constant, C-O-N-S-T. Okay. Kalau sini, dan Java, Final. final. Okey, ingat ya. Kalau ada kat sini dia dah isytihad, dia dah letak jenis data, awak tahu itu adalah dalam Java. Kalau dia tak letak jenis data, itu adalah dalam apa? Bahasa pengaturcaraan apa? JavaScript. JavaScript. Okey, dah nampak beza ya JavaScript dengan Java. Okey. Setelah diisytiharkan nilai pemalar. Okey, tak ada apa, ni tak ada apa. Okey, tips dia. Okey. Kalau bermula dengan huruf besar, awak ingat balik masa form 4 awak, bermula dengan huruf besar, dia adalah apa? Dia adalah apa? Pengisytiharan tu apa? Ini huruf kecil, ini huruf besar semua. Apa? Ingat balik form 4. Ingat balik, kalau huruf besar di depan, kita digunakan untuk isytiharkan apa? Kalau Kunci primer. bukan. Ni tak ada melibatkan kunci-kunci, tak ada. Bukan dalam data, pakalan data bukan. Integer. Bukan. Bila bermula dengan huruf besar, ingat mula dengan huruf besar, itu bermaksud ia adalah kelas, nama kelas. Awak ingat kita belajar form 4 dulu? Awak buat kelas, apa tu saya, kelas norm 1 saya rasa. Kita buat dalam buku biru tu. N kena huruf besar semualah. Okey. Ataupun huruf besar di depan. Dia huruf besar di depan, bukan huruf besar salah pula. Contohnya kelas norm 1. Okey, maksud bila bermula dengan huruf besar, awak tahu itu adalah kelas, nama kelas. Okey, kelas tu bernama, okey, kelas tu bernama yuran bulanan. Okey, kalau dia bermula dengan huruf kecil. Mula dengan huruf kecil. Kalau mula dengan huruf kecil apa? Pem boleh? Boleh ubah. Pem boleh ubah. Kalau mula semua huruf besar, Pemalar. pemalar. Okey. Lepas tu pula dia tak boleh jarak, dia kena rapat-rapat. Okey, dia kena rapat-rapat. Kalau nak jarak kena letak apa? Underscore. Underscore. Okey. Yang ini pun saya tak nak. Yang ni awak tengok sendirilah. Okey, yang ni pun dah belajar. Ni form 4 pun dah belajar kan? Anda pun boleh ubah, tak boleh bermula dengan huruf. Dia kena bermula dengan, tak boleh bermula dengan number. Dia boleh bermula dengan huruf. Okey. Belakang huruf ada perkataan ada number tak apa. Okey, tak boleh bermula dengan simbol. Okey, underscore atau tanda ringgit tak boleh. Okey, ni awak tengok sendirilah. Okey. Yang ni tak boleh kenapa? Apa yang kenapa salah? Ni. Tak ada underscore. Ada underscore ataupun kena rapat. Okay, yang ni pun tengok tak boleh, dia tak boleh ada simbol ya, tak boleh ada simbol. Okey, ni JavaScript keyword tak boleh guna, case function, switch, void, final tak boleh guna. Okey. Kenapa salah pembeli ubah yuran kelab? Tak ada underscore. Tak ada. Okey, terdapat ruang. Terdapat ruang apa? Yang paling tepat lah. Terdapat ruang
kosong. Okey, yang ni patutnya okey. Yuran kelab. 3 kategori. Kenapa salah? Orang lain pula. Mana tengok sebabnya saya sedia awak guna tab. Ada nombor kat depan. Ada number kat depan. Bermula, dia salah sebab dia bermula dengan number. Sepatutnya terbalikkan je lah. Kategori 3. Okey, A tambah C. Kenapa salah? Sebab dia ada apa? Aksara apa? Aksara istimewa. Yes, aksara istimewa iaitu tambah. Tambah. Patutnya A plus tu, tanda tambah tu buat perkataan lah. PLUS. A plus C. A plus C. Okey, ni pun sama kan? Cuba, tolak 2, tolak 3. Terdapat aksara istimewa tolak. Okey, dia tolak. Jadi ini yang ubahlah. Cuba 2, 3. Okey, jelas setakat ni pemboleh ubah dengan pemalar. Cara nak tulis pemboleh ubah. Cara nak namakan kelas, nak namakan pemboleh ubah, nak namakan pemalar. Ada soalan? Tak ada? Tak ada, saya pergi. Okey. Okey, yang muka surat 29 awak, yang tu kan bagaimana mengeluarkan output kan? Tu tak apa. Sebab ini pun awak dah buat dalam awak punya projek awak. Okey. Sekejap ya, panggilan nak saya panggil. Kita pergi ke muka surat, terus muka surat 31, bagaimana nak masukkan kod atau cara JavaScript pada file HTML. Ni sebenarnya awak dah buat masa projek, cuma awak tak tahu apa itu internal. Okay, kat mana external, kat mana inline. Ini pun soalan sangat glamour bila kita tak tahu masuk. Dia sudah tanya, dia akan bagi 3 atau cara. Awak kena nyata lah yang mana satu external, yang mana satu internal, yang mana satu inline. Ini pun rasanya masa form 4 pun dah belajar. Memang bab 3 ni memang dia berkait rapat dengan form 4 ni. Kalau awak tak tahu yang asas memang tak boleh jawab itulah. Okey, sekejap mana sini. Okey. Terdapat 3 cara, saya ingat saya snap dengan awak. Terdapat 3 cara, okey, kita nak masukkan kod atau cara JavaScript dalam file HTML. Okey. Yang pertama, okey, cara yang pertama internal. Okey, tak lamalah internal. Okey, dalam lepas tu external. Okey, dalam luar tu kan. Okey. Lepas tu inline ni barisan. Okey, dia ada 3 ni. Okey, kalau ada soalan tanya, okey, ada berapa cara nak masukkan kod secara JavaScript dalam HTML? Yang ni pun awak pernah jumpa kan? Okey, CSS yang HTML font family pernah buat kan? Copy dekat WSV School, betul? Betul. Inilah CSS. Okey, yang ada, okey, ni HTML. Okey, HTML awak ada kan head, body dah belajar kan? Okey, yang ada perkataan script, ada kan dalam awak punya coding? Ada. Itulah JavaScript. Ada perkataan script, bila ada dalam tu ada script, itu adalah JavaScript. Kalau dia HTML tu bahasa HTML lah. Okey, kalau yang ada style, perkataan style, apa itu adalah CSS. Dia nak mencantikkan awak punya projek awak tu lah, sistem awak. Okey. Okey, internal. Okey. Okey, Okey, cuba tengok internal.
Anak saya bising pula. Sekejap Okay, internal. Sorry. Okay, kalau internal, okay, aku tu cara buat dalam file yang apa kalau awak tengok betul-betul kat sini. Di dalam satu file yang yang apa? Yang sama. Kita semua buat dalam sendiri. Dia tak ada kat luar, tak ada kat dalam. Dia dalam satu file yang sama. Okay. Tengok okay, dia selamat datang Ismail. Okay, script alert nanti dia okay, dia akan keluar sini selamat datang Ismail, dia akan keluar script alert ke negeri Perak. Okay. Maksudnya dia berada di dalam ya. Contohnya okay, kalau CSS, okay. Kita buat secara internal, tengok dia masuk dalam yang sama. Dalam satu file yang sama ni, style ni. Yang ni pun dalam script ni. Dia tak ada panggil di luar, dia tak ada panggil dalam, itu internal. Okay. Kalau external, berarti dalam file yang lain. Dia dah berada di file yang lain. Dalam file yang lain. Ataupun berbeza. Okay. Kita tengok contoh saya akan kecilkan sikit. Okay. Pada contoh dua ni kan. Okay. Internal dia berada dalam satu skrip yang sama. Tengok tak? Pasang tak? Okay, skrip. Okay. Kalau yang ini, okay. Kalau yang ini, okay, ni samalah kat atas. Okay, dia bagi skrip ni main.js. JS ni apa? JavaScript. Jadi, okay. Dia nak panggil, okay, selamat datang. Lepas tu, okay. Dia nak panggil main.js. Main JavaScript ni, ini adalah satu file lain. Okay. Nampak ni. Kat sini baru dia ada. Okey, jadi dia tahu main.javascript adalah alert ke negeri Perak. Tapi dia berada di luar sebab dia external. Kalau internal dia berada dalam satu file yang sama. Okey. Yang ini dia pergi panggil pula dekat sini. Contohnya jadi dia jimatkan itulah. Tak perlu panjang-panjang lah codingnya tu. Nampak tak beza? Internal dengan external sekarang ni. Si buka mic tak? Nampak. Ya, tengok kalau berada dalam skrip yang sama, itu adalah internal. Sama juga macam ni. Okey. Okey. Ni pun sama. Okey, kalau kat atas ni tengok semua dia panggil kat satu ni kan. Yang ini link dia ada link lagi untuk tu. Okey, dipanggil borang CSS. Okey, borang CSS ni apa? Borang CSS ni dia ada ni panggil functional procedure nanti kalau awak ingat balik functional procedure macam nilah. Okey, dia panggil je. Kalau ada lagi satu cara yang nak panggil borang CSS, dia panggil satu je lah. Dia panggil borang CSS ni je. Tak perlu type banyak kali. Tapi kalau internal, kalau dalam internal, kalau awak tak buat konsep macam external ni, kalau awak nak type lagi satu lagi tu, tapi benda yang sama, awak tak usah type lah. Kalau ini dia panggil sahaja. Dia panggil je borang CSS. Jadi borang CSS tu adalah mewakili ni. Kalau kat bawah ni ada lagi coding yang memerlukan borang CSS, borang.css ni dipanggil je. Sebab tu dia berada dalam file yang berbeza. Tapi output dia sama. Okey, jelas akak ni? Jelas. Okey. Okey. Kalau yang ini, okey, inline ni kod atau cara bersama dengan tag HTML. Okey, dia sama dengan HTML. Dia lebih kurang. Allahu Akbar. Okey. Rauh Hari Raya. Okey. Kalau inline dia kod atau cara bersama dengan tag HTML. Okey, please selamat datang. Dia ada button. Okey, bila klik button tu. Ya Allah, okey. Klik button tu. Baru dia keluar. Dia ada perkataan ni lah, button ataupun
klik untuk window print ni. Okay, sama juga macam ni. Kalau yang ni style saya tutup kan, yang ni tak tutup. Ni pun sama. Tengok dia punya perbezaan dia je lah. Oh, saya buka bagi kita buka. Okay, so ada berapa 3 cara nak masukkan JavaScript ke dalam HTML? 3. Okay, kita ada internal, external, inline. Tadi awak tengoklah pada pilihan yang dia bagi. Tapi biasanya yang glamour masuk internal dengan external ni lah. Okay, jadi awak tahulah kalau internal ni dalam file yang sama. Kalau yang ini file yang berbeza. Tengok dia panggil pula main JS ni .javascript ya. Maksudnya dia dah buat file yang lain. Okay, yang ni pun borang.css. Macam awak buat kaedah tu lah, apa header dengan footer dalam projek awak kan. Kalau awak tak panggil borang header dot footer tu, setiap kali page projek awak tu awak terpaksa type lah header footer tu semua. Kan panjang lagi kan. Kalau buat lepas tu panggil je nak check error pun senang kan. Okay, kita tahu error dia dekat header.php tu je. So yang paling senang tu external lah. Okay, ada soalan sebelum saya ke seterusnya? Ada soalan? Cikgu, inline tu apa? Ha? Inline kod atau cara dia bersama dengan tag HTML. Dia sama-sama dengan tag HTML ni, kod atau cara berada dalam file yang sama. Okay. Maksud satu file, okay, dia duduk dalam pertama .html je. Yang ini, okay, dia duduk pertama .html tapi dia panggil dekat sini, dia ada file lain pula. main.js, okay, yang main.js ni dia pegang perkataan ni, alert ke negeri Perak. Okay. Ini maksudnya main.js ni bukan, main.js ni dia bukanlah berada dalam file yang sama. Dalam pertama HTML ni nak tunjuk kat awak. Dia berada di file yang lain lah. Macam awak save header kan, header footer tu. Kan dia save dekat file lain kan. Ini dia nak tunjuk kat awak. Main.js ni, okay, dia satu file yang lain dengan pertama .html ni, okay, dia pegang nilai ni, dia pegang apa perkataan alert ke negeri Perak. Sama dengan macam ni. Okay, dia panggil borang.css. CSS ni file yang lain dia tak berada pun dalam pertama .html ni. Yang ni dia saja tunjuk kat awak. Okay, ini contohnya file lain lah. Kalau inline ni, dia kod atau cara, dia bersama dengan HTML ni. Tengok dia tak ada pun JS. Maksudnya dia dah sekalikan dengan HTML. Kalau yang lain tu ada tu kan, script, ada perkataan script kan. Inline ni dia dibuat bersama-sama dengan tag HTML. Kau tengok kalau tengok okey tak ada perkataan script. Okey kan. Tak ada perkataan script, lepas tu dia pun tak berada dalam dia berada dalam satu file yang sama dengan HTML, tak ada perkataan script, itu adalah inline. Jadi dah dibina dalam tag HTML tu. Okey, ada lagi soalan? Dia biasanya soalan ni dia bahagian A. Dia suruh kena pastilah yang mana satu inline, yang mana satu, ataupun dia bagi okey terdapat 3 cara memasukkan JavaScript dalam HTML. Okey, inline, external. Satu lagi apa tinggal tempat kosong awak masukkanlah. Macam tu dia soalannya lebih kurang. Kadang dia bagi satu cara ni, okey mana satu inline, yang mana satu external. Okey, ini tak payah lagi lah. Okey, 3.06. Kita terus ke 3.07. Okey, event driven programming. Yang ni pun nak bina tu cara projek awak. Okey.
Okay, kalau awak nak tengok berlaku inilah senario on change, on focus, on blur, nak hilang fokus, on click. Sekejap Okay. Contoh satu, apabila pengguna klik pada butang maka event on click akan berlaku dan kita boleh masukkan fungsi untuk mengira luas segi 4. Okey, contoh dua, apabila pengguna mengisi, yang ni projek awak tak buat pun yang ni. Kan tak ada kan? Apabila pengguna mengisi medan pekerja ID dan beralih kepada medan lain dan hilang fokus maka event on blur akan berlaku dan kita boleh masukkan fungsi untuk menyemak sama ada medan tersebut diisi ataupun tidak. Yang ni awak buat tak? Dalam W3 School tak ada kan? Tak ada kan? Saya tak buka. Okey, buka. Yang ni cuma awak, ini awak baca sendiri ya. Ini adalah pengetahuan awak lah. Baca sendiri. Kalau on load ni untuk apa, on key down ni untuk apa, on mouse out untuk apa. Dalam projek awak guna tak event ni? Ada ke tak ada? Ada on click je kot, terserah saya. On click je kan? Okey. Yang lain tak ada kan? Tak apalah. Ini cuma pengetahuan awak je, awak tahu je. Untuk awak tahu je. Okey, simbol-simbol penting ni pun dah belajar masa form 4. Yang ni apa? Nanti awak cari sendiri. Ni apa? Bentuk bulatan ni apa? Kolom. Bukan. Bulatan, bulat. Kita panggil apa kalau dalam bahasa Inggeris? Round bracket. Yang ni bentuk apa? Sudut. Angle. Angle. Yang ni bentuk apa ni? Empat segi ni biasanya. Square. Square. Okey. Awak pun dah ada buku biru yang form 4 tu. Nanti awak sambil sendirilah. Sampai bawah. Lepas tu awak. Ya Allah. Okey. Okey, lepas tu nanti awak tengoklah. Okey, kalau square ni biasanya digunakan untuk HTML attribute dengan PHP array. Okey, awak kerja array nanti kan. Okey, dia ada ni tata susunan dia. Okey, kalau angle ni untuk teks ni macam image kan, image okey, background kan dekat ni kan. Ada background. Nak buat background sama dengan image kat lokasi mana. Kalau run biasanya kita guna untuk JavaScript. Okey, yang ini apa? Curly, the green thing, curly bracket biasanya untuk CSS block kan. Okay, PHP block. Okay, ni nanti awak cari sendiri lah. Semua ada dalam buku tiga tempat. Okay. Okay, struktur kawalan pun awak dah belajar. Jujukan, pilihan, ulangan. Okay, jujukan. Okay, jujukan satu je lah. Dia tak ada pilihan, dia tak ada ulangan. Hanya satu saja. Jadi dia berkonsepkan daripada atas ke bawah straight dia ikut. Tanpa jujur tak boleh langkau. Okey, struktur kawalan pilihan pula ada apa? If else ni ingat balik ya. If else if ni jenis bersarang, lepas tu kita ada switch. Struktur kawalan ulangan kita pakai for dan while. Kalau for kita dah tahu nilai pembilang. Berapa kali kita nak ulang. While kita tak tahu. Itu beza di antara for dengan while. Ada soalan masuk, apa beza di antara for dengan while? Cari dalam buku form 4. Tadi pun saya dah beritahu. Ni. Okey, ni adalah blok pernyataan. Okey. Okay, dia begitu. Lepas tu ni ada blok pernyataan. Kalau untuk JavaScript lah, kita pakai curly bracket. Kalau Python tak ada. Dia tak ada buka, tutup. Tak ada. Tak ada. Okay, blok pernyataan ni akan digunakan bersama struktur kawalan pilihan atau struktur kawalan ulangan. Dalam struktur jujukan dalam kawalan jujukan tak ada, kita tak guna ni. Okay, kita tengok struktur kawalan jujukan.
Ini papan markah.html. Okey, title keputusan. Okey, sebab awak dah buat projek, saya buat dah nampak sikit kan. Okey. Ni title dia keluar lah. Okey, body. Ini body. Masukkan markah anda. Dia akan minta macam ni nanti. Masukkan markah anda. Okey. Input type, text ID. Okey, text. Ada text box lah. Nanti. Okey, ID pengguna. BR dia apa? BR dia apa? BR ni apa? BR ni apa? Break, berhenti. Kalau dia tak break, nanti dia tak turun ke bawah, dia terus je button papar kat sini, dia break. Okay, so kat bawah button on click papar. Okay, yang ni lah. Button dia, okay, ni on click kan. Tadi awak belajar event tu on click. Nama dia apa? Nama button tu apa? Papar. Okay, so keluarlah papar kat sini. Okay, ni output dia. Lepas tu ada JavaScript, ada script. Okay, function papar. Dia ambil button ni lah. Dia ambil function papar ni lah. Okay, papar ni kan dia ambil ke sini. Okay, var markah dokumen dengan pengguna. Okay, pengguna yang masukkan. Okay, dokumen elemen get elemen by ID output. Okay, yang ini. Mana output dia? Ini output di sini. Okay, output dia adalah markah. Ni buat markah ni kat sinilah variable markah dia ni. Script kan sebab tu dia buat aja sebab dia JavaScript. Dia tak ada jenis data. Yang ni awak tak perlulah hafal programming macam ni, cuma awak tahulah yang mana satu output, yang mana satu untuk button apa dia punya syntax tu buat button. Yang ini masukkan markah ni, ni adalah semua ni lah. Ni. Text, input text ni, text. Ni lah text ni, kotak text. Okay. Penerangan. Untuk contoh yang pertama, output dipaparkan pada HTML elemen P dan kandungan dibiarkan kosong. Kod atau cara PID output kosong. Okay, dia kan kosong macam ni lah. Okay. Kod atau cara JavaScript dokumen.get element by ID output inner HTML markah sama dengan markah. Dia ambil nilai yang ini ni, var markah ni. Okay. Nanti bila pengguna masukkan nilai, okay, dia markah ni yang akan pegang. Lepas tu nanti output dia akan keluar ni lah nilai yang dipegang oleh variable markah tadi ni. Boleh ubah markah. Okay, jadi kadang-kadang akan diisikan dengan markah 75. Okey, saya nak awak buat yang ini, yang atas ni saja, yang ini tak mau yang ini. Saya nak yang awak buat yang ini, Siti Aisyah ni je. Bukan buat sekarang, nanti awak buat. Lepas tu suruh saya check lah, saya check. Boleh tiru yang di sebelah tadi, contoh dia bagi tadi. Semua sama je, cumanya apa? Memang sama je lah. Button papar, cuma tukarkan masukkan markah anda jadi masukkan apa? Masukkan apa? Nama anda. Lepas tu function dia papar. Okay, variable dia agak-agak apa? Kalau yang tadi variable sebut nama. So ubah sama je, lebih kurang. Okay, dah habis yang ini. Okay, yang ini pun form 4 pun dah belajar. Okay, simbol tambah macam mana? Kalau dalam tambahlah kan, tambah tolak darab. Tak tu kan tambah asterisk tu. Okey, bahagi. Slash. Okey, baki. Kita nak baki. Biasanya kita ambil baki, kita guna apa? Peratus ataupun kita panggil modulus. Kalau kuasa, okay, kita guna 2 kali.
Okey, sama dengan operator perbandingan, operator perbandingan. Macam mana? Sama dengan? Sama dengannya ada 2. Yes, good. Sama dengan dia ni ada 2 sebab dia perbandingan. Kalau umpukan, okey contohnya kata X sama dengan 5. Tak diumpuk lah, maksudnya X ni dia dengan 5. Kalau dia bagi 2, betul ke salah? Kalau yang ini. Dia nak banding, adakah 2 sama dengan 5? Tak. Itu maksudnya perbandingan, dia bandingkan yang kiri dan kanan. Okey. Tidak sama dengan? Seru sama dengan. Sama dengan. Lebih besar daripada? Lebih besar daripada. Tak ada macam ni ya. Itu dalam maths je lah. Sebab dalam ni dalam keyboard macam mana nak cari ni. Kurang daripada? Lebih besar atau sama dengan? Sinilah. Okey. Lebih besar atau sama dengan? Yang ini kurang atau sama dengan? Tak ada simbol macam ni. Tak ada simbol macam ni. Ni macam ni. Kalau macam ni kan, A kuasa N. So A, N. Ini 2 kuasa 5. Ni kuasa kan, 2 kuasa 5 sama dengan 32. Okay. Sama dengan modulus. Tengok modulus. Dia ambil baki. Kalau soalan dia keluar ada simbol modulus, maksudnya 17, modulus 5, awak ambil nilai baki. Bukan nilai ini. Ini adalah nilai bahagi. Nilai bahagi ni, ini 3 kan. 3 baki 2. Okey, ni pun sama. False jadi apa? Okey, nilai operasi logik ada 3 iaitu Dan. okey, dan dia sama macam get ya. Apa benda dan. Lepas tu? Oh. Okey, N. Okey, ataupun N ataupun dan. Okey. O simbol mana macam ni ataupun kita panggil O. Lepas tu? Not. Okey. Okey, tengok dan. Dia sama je dengan get dan. Dia sama je fungsi dengan get dan. Agak-agak ni apa ni? False dengan false jadi? Dan. False. True false? False. Ingat ya, bila dan, dia kena dua-dua true baru dia true. Kalau salah satu true, tak jadi. Okay. So false dan last sekali baru true. Kalau or ataupun atau, ingat balik get, ni get atau, sama je fungsi dia. Atas ni apa? Atas ni apa? P. Okay, atau Q false. True false? Atau sini. True. Ingat ya, kalau atau dia salah satu true. Okay. Sebab dia ada true kan, dia true. Ni pun dua-dua true pun okey, true lah. Okey, kalau ini terbalik. Kalau P true, not P terbalik. False. Ini jadi true. Yang sama je dengan get apa? Get dan get. Atau dengan get tak. Sama je. Fungsi dan prosedur pun dah belajar masa form 4. Ini masuk ya. Banyak fungsi prosedur masuk exam ni. Kegunaan fungsi. Fungsi. Buku awak ada tak kegunaan fungsi? Ada kan muka surat 50. Berbeza sikit dengan saya. Sebab saya buku awak sama dengan sini dengan paparan ni ke lain?
Sama ke lain? Dengan paparan ni? Lain sikit? Sama. Sama kan? 3.17 ada tak muka surat 50? Awak apa atas sekali? 3.17. Kan? Lain ni, okey sikit. Lain sikit. Okey, sebab yang saya ada kat saya buku pelajar ni buku yang lama, edisi lama. Sekejap. Okey, meringkaskan atur cara dengan prosedur dan function. Awak pun dah belajar masa form 4. Okey, sub atur cara ialah kumpulan penyataan dikumpulkan pada satu tempat. Maksudnya dalam satu atur cara yang lengkap, yang penuh. Okey, kan daripada satu lengkap yang penuh, yang lengkap. Okey, ada sub atur cara. Sub atur cara untuk mengira ni, sub atur cara untuk contoh dalam projek awak kan. Okey, awak ada atur cara yang lengkap penuh. Okey, dia ada sub atur cara. Sub atur cara untuk menilai untuk login, untuk sahkan murid. Satu lagi untuk sahkan guru. Pasal tak dalam tu ada murid, ada guru. Itu adalah sub atur cara. Maksud dalam atur cara tu ada sub-sub atur cara. Sub atur cara ialah kumpulan penyataan dikumpulkan pada satu tempat untuk membuat tugas tertentu dan boleh digunakan berulang kali. Jadi dia boleh panggil banyak kali. Awak tulis ya. Membuat tugas tertentu dan boleh digunakan berulang kali. Sub atur cara terbahagi kepada dua, iaitu function dan prosedur. Okey, nanti dalam soalan pun ada. Apa beza prosedur, apa beza prosedur dengan function? Okey, sub atur cara boleh digunakan untuk, ni kegunaan sub atur cara. Yang pertama, meringkaskan atur cara. Dia boleh meringkaskan atur cara. Boleh digunakan semula. Nombor 3, menjadikan program mudah untuk dikendali dan diselenggarakan. 9.45 kita berhenti 10 minit lagi. Mudah dikendali dan mudah diselenggarakan. Maksudnya awak ubah satu je sub atur cara tu, yang lain semua akan efek. Kalau lah awak tak buat sub atur cara, setiap waktu awak type coding balik, penat awak. Nak cari error pun satu hal. Silap-silap satu atur cara awak tu beribu line. 100 lebih pun dah pening tengok kan. Tambah beribu lagi pening. Okey, kegunaan fungsi. Okey, fungsi adalah sub atur cara yang digunakan untuk mengembalikan sesuatu nilai. Dia kembalikan, dia ada return. Okey. Dia kembalikan. Kalau ingat baliklah, awak belajar dulu. Saya dulu ingat saya ajar awak kat sini dekat makmal B yang panas tu. Okey. Untuk mengembalikan satu nilai, untuk mengenali, ini saya ajar awak cara tak betul lah, biasa dia kan. Cara awak tengok dia punya key dia kan. Keyword dia ada, kalau awak jumpa perkataan return, itu adalah function atau fungsi. Biasa dalam soalan dia akan buat dalam bentuk dua macam ni. Dua atur cara ni lah. Satu yang ada return, satu yang tak ada return. Biasa dia akan tanya, ni A dan ni B. Berdasarkan dua atur cara di atas, yang mana satukah function? Awak tengoklah, awak cari yang ada perkataan return, itu adalah function. Return tu pulang kan, return. Jadi dia pulang. Disebabkan memang fungsi, kegunaan fungsi ni adalah untuk mengembalikan satu nilai. Jadi ada perkataan return lah, return. Kalau prosedur dia tak ada perkataan return. Faham beza dia? Dan dia katanya awak, macam mana awak tahu coding A, atur cara A adalah function? Awak bagi tahulah. Kerana terdapat keyword return yang bertugas sebagai memulangkan nilai, memulangkan semula nilai. Kalau sebut function, dia mesti ada keyword return. Jejari ialah parameter. Ni parameter ni apa? Parameter ialah pemboleh ubah yang menerima argument. Ni argument ni. 4, 6, 5. Dia pegang lah.
Okay, contohnya luas, luas bulatan. Okay, tengok jadi dia akan keluar macam ni. Okay, jadi dalam output dia akan keluar 3 macam ni lah. Okay, tengok Cuba tengok, function luas underscore bulatan sama dengan jejari. Yang ni pun sama kan? Luas bulatan dalam kurungan 4. So nilai jejari dia berapa? Yang untuk yang pertama ni. Nilai jari dia berapa? Function luas bulatan dalam kurungan jejari. Ini pun luas bulatan dalam kurungan dia 4. Jadi nilai jejari berapa? Untuk yang pertama ni. Berapa? 4. Nah, tengok kan sama dia punya sinteks dia tu. Luas bulatan jejari. Sama je. Jadi dia akan keluar nanti, dia akan keluar luas. Okay, luas ni. Okay, dia akan panggil ni lah function luas bulatan ni 4. Jadi dia akan buat ni lah. Pi, jejari dia berapa? Nilai jejari dia berapa? 4. Okay. Disebab ni apa? Kuasa kan 42. So nilai dia 50.27. Lepas tu dia buat yang kedua. Okay. Luas bulatan nilai dia 6. Argument. Okay, dia balik dia pegang nilai. Okay, so berapa? Berapa sini? Untuk yang kedua. Untuk yang kedua nilai jejari dia berapa? 6. 6. So 3.142 darab 6 kuasa 2. Okay, tengok yang ketiga. Nilai jejari dia? 25. Sebab tengok ni sama je ni. Dia punya sinteks dia tu. So 25. So pi 3.142 darab 25 kuasa 2. Jadi dapatlah 1963.75. Okay, so faham? Jejari ni adalah parameter. Okay, parameter tu apa? Parameter tu ialah pembeli ubah. Dia menerima argument ni. Nilai ni 4, 6, 25 ni. Okay, jadi bila dia buat ni, dokumen right luas ni, so dia tahu ini adalah function untuk luas bulatan. Okay, ni argument dia 4. So dia akan pergi situ, dia akan buat yang ni. So dia akan return luas. Return luas ni lah dia pulangkan nilai. Okay, faham? Okay, fungsi dia kena ada keyword apa? Return, ingat pastikan terdapat keyword return. Tengok dia ulang je. Tapi saya tak tahulah, setiap tahun mesti ada yang salah. Okey, ini bermaksud fungsi luas bulatan digunakan untuk mencari luas bulatan dan seterusnya memulangkan nilai luas. Dia pulangkan nilai luas. Nilai luas ni dia pulangkan. Okey, cara penggunaan fungsi. Fungsi merupakan sebahagian daripada pernyataan. Ini bermaksud apabila fungsi dipanggil, ia perlu digunakan bersama-sama dengan pernyataan yang lain. Contoh, var luas sama dengan luas bulatan, dia akan guna sekali ni. Dia akan guna sekali. Okay. Dia bukan macam ni. Ni asing. Ini adalah prosedur. Tengok beza dia. Kalau fungsi, dia ada keyword return. Lepas tu dia akan digunakan bersama-sama dengan pernyataan yang lain. Okey. Faham setakat ni? Dah habis. Hari ni kita sampai dekat fungsi je. Besok kita masuk prosedur dan terus ke tata susunan untuk tata susunan terus sampai sesi habis terus lah. Esok nak ada kelas lagi tak? Boleh je. Okey. Penormalan perlu tak ajar ke dah cukup dah yang tengok webinar hari tu? Ajar lagi. Nak ajar lagi? Okey. Itu hari Jumaat dah. Jumaat lah saya ajar. Lepas tu dah habis lah pasal awak study lah. Aku pun tak tahu awak ada exam ke tak. Nanti kan kena suntuk katanya dalam minggu depan nak kena suntik vaksin. Dengar-dengar je lah. So sebelum saya habiskan kelas, ada apa-apa soalan? Alina ada soalan? Cikgu nak tanya. Macam nak bezakan internal dengan inline? Okey, inline dia bersama-sama mana tadi? Kalau awak tengok sini pun macam
Okey. Kalau inline, okey. Dia dia berada dalam satu file yang sama. Okey, file dia sama HTML lah nama file dia. Okey. Kalau inline, kod atau cara bersama dengan tag HTML. Dia bersama-sama. Kalau ni tengok okey, ni ada HTML. Lepas tu dia asing, dia ada skrip pula. Tapi dia berada dalam HTML. Dia cuma berada dalam file yang sama. Kalau inline, kod tu cara tu dia bersama. Dia memang ada tu. Dia memang tak ada apa? Tak ada skrip. Asal tak ada skrip. Tapi dia guna event ni. Itu maksudnya inline tu dia kod tu cara bersama dengan tag HTML. Okey. Okay. Itu dia bersama maksudnya kita buat ni kita buat dia ni dia tak ada skrip, JavaScript pun. Dia tak ada skrip tapi dia berada dalam sebab kod tu cara bersama dengan tag HTML. Okey, dia di dalam tag HTML tu sebab inline di dalam kod tu cara tu dalam tag HTML. Kalau yang ini dia ada JavaScript, dia tu dia memang berada dalam ni dalam file yang sama. Kalau yang ini dalam file yang beza. File beza dia main JavaScript. Kalau yang ini kod tu cara tu dia dah bina siap-siap bersama dengan tag HTML tu. Okay. Jelas? Apa nanti kalau buat soalan banyak-banyak nanti kalau jumpa nanti awak tahulah macam mana nak beza, nak nampak perbezaannya lagi. So ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Tak ada Tak ada. Okey. Projek okey? Projek okey? Okey. Okey je kan? Okey. Ainina tu dah nak habis dah tu sikit lagi tu. Siapa malu nak tanya saya boleh tanya dia, tanya si apa? Habis anak saya. Tanya si Nani, lagi Alia Iliana walaupun kontot tapi dah nak siap. Ramai dah siap ni saya rasa ni. Okey. Saya bagi peluang kat awak. Ya Allah, nak saya. Okey, awak nanti ada exam dalam 2 minggu, betul tak? Okay, yang mana ada masalah programming, okey awak stop dululah. Tapi esok tu awak esok okey awak try run, di mana ada error awak tak boleh baiki, awak beritahu saya. Lepas tu waktu exam tak payahlah awak buat coding, belajarlah. Masa awak exam tu saya akan cuba betulkan. Tapi kalau awak tak bagi, saya ingat awak semua dah berjaya lah. Okey. Selepas exam saya nak terus buat fasa 5 sebab kita ada 2 fasa lagi. Fasa awak baru lepas 3, 4. 4 tu error kan. Fasa 5 ni yang banyak kerja sikit. Kena buat report dokumentasi. Okay, banyak lebih kurang 60 muka surat saya rasa. Tak apa print saya printkan tapi saya print hitam putih je lah. Tak ada apa-apa beza markah pun, semua markah sama. Awak buat cantik ke, awak buat bercolour ke, markah report sama je, hitam putih. Okey. Kalau awak punya projek siap sampai dekat yang hitam putih tapi tak ada error, tak ada apa walaupun tak sampai pun 4 CSS nak cantikkan, nak warna letak tu pun tak apa. Asalkan run projek. Markahnya tolak sikit je sebenarnya. Janji projek awak run dan awak ada projek tu. Jangan masa saya nak nilai, nak taksir bagi markah dekat awak, tak ada. Jadi saya akan nilai kat mana yang awak dah buat lah. Markah itu yang awak buat sebab saya dah bagi masa, saya dah bagi peluang untuk awak tanya saya. Tapi awak tak tahu itu markah yang sepatutnya awak dapat lah. Okey.
Habis kelas, okey, besok kita sambung dengan prosedur dan tata susunan. Hari Jumaat kita buat penormalan. Okey, lepas tu habislah. Okey kelas, terima kasih.